Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan soalan nombor 11 bagi trial fizik Melaka 2020. Pertamanya, Raja 11.1 menunjukkan sebuah helmet, sarung tangan dan jaket yang dipakai oleh seorang penunggang motosikal dalam perlombaan. Raja 11.2 menunjukkan keadaan apabila berlakunya pelanggaran dalam sesuatu pelanggaran. Okey, soalan A menanyakan apakah yang dimaksudkan dengan daya impas. Okey, daya impas ni mempunyai satu formula iaitu F equal to mv minus mu over T. Okey, mv minus mu ni merupakan momentum. Manakala T di bawah ni menunjukkan masa. Okey, setiap formula yang over dengan time ni, dia akan menunjukkan kadar perubahan. Maknanya, maksud daya impas ni adalah kadar perubahan momentum. Soalan B menanyakan, terangkan mengapa penunggang motosikal mesti memakai helmet, sarung tangan dan jaket dalam perlombaan. Okey, penunggang motosikal mesti memakai ketiga-tiganya itu untuk memanjangkan masa pelanggaran. Maka ia akan menggunakan daya impas yang terhasil ini kerana daya impas berhubung songsang dengan masa pelanggaran. Okey, hubungan antara daya impas dengan masa pelanggaran kita boleh lihat pada formula. Okey, apabila masa itu dibawa ke sana, ia akan menjadi Ft equal to mv minus mu. Okey, apabila F berkurang, T akan meningkat. Okey, maka kita boleh lihat dari formula itu yang F dengan T ni adalah berkadar songsang. Okey, seterusnya helmet ini ia dipakai oleh penunggang motosikal untuk melindungi kepalanya daripada kecederaan. Okey, jaket pula dipakai untuk mengurangkan geseran pada bahagian badan dan tanah. Manakala sarung tangan yang dipakainya untuk memberi cekaman yang lebih kuat. Soalan C. Sebuah motosikal perlombaan dengan jisim 202 kg memecut dari keadaan rehat ke halaju maksima 160 km per jam dalam masa 10 saat. Sebelum kita menjawab soalan, kita keluarkan maklumat yang ada. Okey, pertama, 202 kg itu merupakan mass, dan kalau kita tengok keadaan rehat tu, ia bermaksud halaju awal tu adalah kosong. V dia adalah kosong. Okey, dan dalam masa 10 saat. 10 saat ini merupakan time. Okey. C1, hitung halaju maksima dalam unit SI. Okey, halaju dalam unit SI adalah meter per second, tetapi yang diberi dalam soalan adalah 160 km per hour. Okey, kilometer nak ke meter kita kena darab dengan 1000, manakala jam nak ke saat kita akan bahagi dengan 3600. Ini kerana jam, minit, saat. Jam nak ke minit kita kena darab 60, minit nak ke saat kita darab 60 juga. So total itu adalah 3600. Maka untuk soalan nombor 1 jawapannya adalah 160 darab dengan 1000 over dengan 3600. So jawapannya adalah 44.44 meter per second. Hitung pecutan motosikal perlombaan tersebut. Okey, pecutan mempunyai formula A equal to V minus U over time. Okey, V halaju akhir kita akan ambil di C1 iaitu 44.44 ms negatif 1, manakala halaju awal dia adalah 0. Seperti kita lihat di soalan yang dia kata memecut dari keadaan rehat. So dari keadaan rehat tu bermaksud halaju awal dia tu adalah kosong. So jawapannya adalah 44.44 minus 0 over dengan 10. So jawapannya adalah 4.44 ms negatif 2. Okey, soalan seterusnya C3, hitung daya yang bertindak ke atas motosikal perlombaan tersebut. Okey, daya mempunyai formula iaitu F equal to MA.
M, mass telah diberi daripada soalan iaitu 202 dan pecutan telah dicari iaitu 4.44. So, 202 darab dengan 4.44 kita akan dapat jawapan 896.88 Newton. Itulah daya yang bertindak ke atas motosikal. D. Raja 11.3 menunjukkan 4 motosikal perlombaan P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza. Okey, soalannya kaji spesifikasi keempat-empat motosikal perlombaan tersebut. Terangkan kesesuaian tahap setiap spesifikasi untuk kesemua motosikal perlombaan dan tentukan motosikal perlombaan yang paling sesuai digunakan untuk bergerak dengan laju dan selamat semasa perlombaan. Okey, yang pertama ciri-ciri dengan ABS. Okey, ABS ni adalah anti-lock brake system. Okey, sebabnya adalah untuk mengelakkan brake terkunci dan berhenti secara tiba-tiba ketika berlakunya kecemasan. Sebab seterusnya lah, dengan ABS ni ia dapat mengawal perubahan arah dan dapat mengelakkan penunggang daripada tergelincir. Okey, ciri kedua adalah lebar tayar besar. Okey, ini kerana lebar tayar besar ia dapat menghasilkan tekanan yang rendah pada tayar tersebut. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah jisim yang rendah. Jisim yang rendah ni ia boleh mengurangkan inersia. Okey, seterusnya dia ringan dan dengan jisim yang rendah ni lah ia boleh memecut dengan lajunya. Okey. Ciri yang keempat adalah tinggi tempat duduk yang rendah. Okey. Tinggi tempat duduk yang rendah ni dipilih kerana penunggang akan berada dalam keadaan yang lebih stabil dan pusat graviti menjadi rendah dan selamat ketika membelok. So, daripada keempat-empat ciri ini, motor R adalah yang paling sesuai kerana mempunyai ABS pada motor, lebar tayar yang besar, jisim yang rendah dan tinggi tempat duduk yang rendah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.